Ekonomi Malaysia secara keseluruhannya tahun ini kekal berdaya tahan walaupun berdepan dengan persekitaran luar yang mencabar. Ini termasuk pertumbuhan global yang sederhana, menurun harga komoditi serta normalisasi kadar faedah di Amerika Syarikat. Kita ikuti imbasan ekonomi sepanjang tahun 2015. Asas makroekonomi negara terus kukuh termasuk inflasi yang terkawal, pasaran pekerjaan yang menggalakkan, rizab asing mampan, lebihan akaun semasa dan tabungan negara yang tinggi. Dengan fundamental ekonomi yang teguh ini, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia terus berkembang pada 5.3% pada tempoh separuh pertama 2015. Antara penyumbang utama kepada pertumbuhan adalah permintaan domestik yang kekal positif. Weakness in sentiment, the growth has still been favourable at 6.4%. Consumption has been growing at 6.4%. And this is significant. We actually expected it to be lower because there was a lot of front loading of consumption in the first quarter. We thought it would be lower, but we were pleased to see that it wasn't too far from the long-term average of 6.7, 6.8%. Bagi memperluaskan asas pendapatan negara, cukai barang dan perkhidmatan GST telah diperkenalkan pada April lalu bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan. Sehingga 1 Disember 2015, jumlah syarikat yang berdaftar GST adalah sebanyak 395,524 buah syarikat. Dari segi pendapatan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dijangka mengumpul RM27 bilion hasil ketutupan GST tahun ini. Selain itu, bagi mengukuhkan lagi kedudukan kewangan negara, kerajaan juga meneruskan rasionalisasi subsidi bahan api melalui mekanisme apungan terkawal. Prestasi ringgit pula secara keseluruhannya tahun ini menyusut seiring prestasi mata wang utama serantau ekoran pengukuhan dolar Amerika Syarikat. Penurunan harga komoditi global khususnya harga minyak mentah yang jatuh hampir 70% sejak 2014 turut mempengaruhi kejatuhan ringgit. Menurut laporan ekonomi 2015-2016 dalam tempoh Januari hingga September 2015, ringgit menyusut 21.4% berbanding dolar Amerika. Dari segi nilai kadar tukaran ini, ringgit tu yang kita bincangkan ini, kita tanya dia bergantung kepada apa faktor-faktornya. Apa faktor-faktor yang menentukan kadar tukaran ringgit. Itu yang kita kena tanya. Jadi kita lihat jawapannya ialah kadar tukaran ringgit bergantung kepada bergantung kepada sekarang ni yang paling kuat sekali ialah minyak mentah dunia. Dan juga yang keduanya ialah bergantung kepada kita punya trade volume lah. Pasaran ekuiti pula berkembang perlahan pada permulaan 2015 berikutan sentimen pelaburan yang lemah pada suku keempat 2014. Walau bagaimanapun, penanda aras FBM KLCI kembali meningkat dan merekodkan paras tahunan tertinggi sebanyak 1,862.80 mata pada 21 April. Dari segi aktiviti urus niaga keseluruhan, volume urus niaga bagi tempoh 8 bulan pertama 2015 berkurang kepada 93% menjadi 323.5 bilion unit. Kita melihat kejatuhan harga minyak ni masih lagi menjadi masalah kepada sektor-sektor tertentu di dalam pasaran saham, terutamanya yang berkaitan dengan oil and gas, minyak dan gas. Dan selama ini pun sektor-sektor tersebut telah mengalami kejatuhan yang agak kuat. Bagi memastikan asas-asas ekonomi Malaysia terus kukuh, kerajaan juga mengumumkan penubuhan Jawatankuasa Khas Ekonomi JKE Ogos lalu. Diterajui Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar, jawatankuasa ini mempertimbangkan perancangan serta-merta dan jangka sederhana bagi isu-isu semasa seperti nilai ringgit, pasaran kewangan serta pasaran modal.